Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaidi bin Mat Jaafar. Nombor matrik saya C20A1069. Kali ini saya akan membentangkan tajuk bagi kursus CFT 1032 reka bentuk seni tradisional. Tajuk saya kali ini ialah peralatan muzik tradisional. Nama pensyarah iaitu Encik Asmawi bin Isa. Kita pergi ke bahagian sejarah. Menurut Wikipedia, muzik tradisional merupakan muzik oleh sesuatu kaum. Ia bergantung kepada budaya, adat dan penerimaan oleh sesebuah bangsa. Setiap bangsa mempunyai ciri-ciri muzik yang tersendiri. Kebanyakan peralatan muzik tradisional zaman dulu banyak dimainkan oleh golongan-golongan bangsawan di negara ini. Namun, setelah peredaran masa berlalu, rakyat biasa juga tidak ketinggalan untuk menikmati alunan muzik tradisional ini. Kegunaan alat muzik tradisional juga bukan sahaja untuk menikmati alunan muzik tersebut. Malah, ia juga bertujuan untuk mengiringi sebarang upacara adat istiadat satu bangsa. Setiap negeri di Malaysia memiliki pelbagai jenis dan bentuk alat-alat muzik tradisional yang sering digunakan untuk persembahan teater tradisi Melayu. Contohnya, wayang kulit, makyung, mek mulung, kuda kepan dan sebagainya. Gabungan ritma dan intonasi muzik yang murni bergabung menjadi sesuatu melodi yang sangat istimewa buat si pendengar. Muzik tradisional di Malaysia mempunyai latar belakang yang sangat menarik. Hal ini kerana peralatan muzik tradisional yang berlainan dan dimainkan sesuai dengan panorama tertentu. Muzik tradisional di Malaysia tidak akan lapuk dek zaman kerana masih ada lagi generasi-generasi muda pada zaman ini menggemari terhadap alat muzik tradisional ini. Contohnya, kita dapat lihat bahawa persembahan dikir barat di negeri Kelantan sering dipersembahkan di peringkat sekolah oleh generasi masa kini. Ini membuktikan mereka sangat menikmati terhadap alunan muzik serta alatan muzik tradisional. Ini gambaran persembahan dikir barat yang merupakan warisan dari negeri Kelantan. Okay, kita pergi ke bahagian kepercayaan dan simbolik terhadap peralatan muzik tradisional. Alat muzik yang saya pilih ialah kompang. Alat muzik ini berasal dari dunia Arab dan dipercayai dibawa masuk ke tanah Melayu sama ada ketika zaman Kesultanan Melaka oleh pedagang India Muslim atau melalui Jawa pada abad ke-13 oleh pedagang Arab. Terdapat beberapa teori yang mengatakan bahawa kompang ini dibawa masuk sama ada oleh pedagang Muslim dari India atau melalui tanah Jawa oleh para pedagang Arab. Ada yang mengatakan para pedagang Arab menggunakan kompang sebagai medan untuk menarik perhatian para pelanggan terhadap perniagaan mereka. Bentuknya seakan-akan sama dengan hadrah yang merupai kompang yang terdapat dari negara Arab. Ini merupakan gambar alat muzik hadrah dari negara Arab. Kompang adalah sejenis alat muzik tradisional dari keluarga membranofon, iaitu sejenis alat muzik yang mengeluarkan bunyi dengan memukul selaput atau kulit. Ia mempunyai bentuk seakan-akan sebuah kuali dan terbahagi kepada dua bahagian iaitu baluh iaitu badan dan belulang. Baluh bingkai kompang diperbuat daripada kayu pokok nangka, manakala belulang pula diperbuat daripada kulit kambing iaitu kulit kambing betina. Kompang juga kadang-kadang digunakan oleh suku Bajau di pesisir Sabah, Malaysia, meskipun tidak termasuk di dalam tradisi asli kaum mereka. Kompang Bengkalis Riau merupakan salah satu tradisi muzik yang menggunakan kompang sebagai medium penjanaan bunyi muzik. Kompang Bengkalis Riau dipercayai berasal dari kampung Jawa di Muar Johor. Ia telah lama berkembang sejak tahun 40-an lalu di bumi Bengkalis Riau di Indonesia. Apabila seorang tokoh muzik yang bernama Pak Maun yang pulang dari Johor ke Bengkalis. Pak Maung dikatakan mengajar alunan muzik kompang kepada abangnya yang bernama Muhammad Ali. Apabila ilmu bermain kompang diturunkan kepada abangnya,
Pak Maung telah berpindah ke daerah Bantan Tua, iaitu sebuah kampung yang dipanggil Resam. Bermula dari situlah permainan alat muzik kompang Bengkalis Riau mula berkembang secara aktif. Kompang dimainkan secara beramai-ramai, sama ada secara duduk, berdiri dan juga secara berjalan. Cara memainkan kompang dilihat bergantung kepada sesuatu majlis yang diadakan tersebut. Contohnya, bagi sambutan majlis seperti bacaan berzanji, pemain kompang akan duduk secara bersila di lantai atau duduk di atas kerusi. Jika berada di dalam majlis seperti perarakan Maulid Rasul pula, para pemain kompang akan bermain kompang secara berdiri atau secara berjalan untuk berarak. Persembahan kompang ini bersifat secara fleksibel dan tidak terhad kepada majlis-majlis yang bersifat keagamaan semata-mata. Paluan kompang boleh dipecahkan kepada dua bahagian, iaitu paluan tradisi dan paluan moden atau paluan kreatif. Paluan tradisi ialah kompang yang dipalu sambil menyanyi atau bersyair dalam versi bahasa Arab ataupun dalam bahasa Melayu klasik. Manakala paluan moden pula merupakan paluan kompang yang diselitkan dengan gerakan atau tarian. Cara memalu kompang ialah dengan menepuk kulit kompang dengan menggunakan bahagian jari-jari atau tapak tangan mengikut rentak. Setiap persembahan kompang memiliki 3 bahagian, iaitu pukulan mula atau memainkan sebuah lagu. Untuk memainkan sebuah lagu. Yang kedua adalah pukulan lagu. Dan yang terakhir ialah pukulan mati untuk mengakhiri sesebuah lagu dan persembahan. Terdapat 3 bunyi yang dihasilkan mengikut cara bukaan tapak tangan. Bunyi boom diperoleh dengan tepukan di sisi kompang, iaitu 1/3 daripada permukaan dipukul dengan jari. Manakala kesemua posisi jari berada dalam keadaan tertutup semasa membuat pukulan. Bunyi pak pula diperoleh dengan tepukan di tengah kompang dan dengan keadaan jari tangan yang terbuka. Kekuatan bunyi adalah hasil daripada pukulan tapak jari. Untuk menghasilkan bunyi yang lebih tepat, sentuh ibu jari dan jari anak mendahului jari yang lain semasa memukul. Pukulan pak mestilah lebih berat berbanding dengan pukulan bunyi boom. Kebiasaannya, persembahan diketuai oleh seorang pemimpin. Tugas pemimpin ini adalah untuk memulakan atau menamatkan sesuatu permainan dengan arahan atau lakuan tertentu. Ini adalah susunan pemain kompang. Yang pertama ialah dalam satu ensemble kompang. Yang kedua, terdapat 3 paluan yang digabungkan untuk menghasilkan paduan bunyi yang harmoni. Yang ketiga, 3 kumpulan paluan tersebut dinamakan sebagai paluan melalu, meningkah dan menyilang. Kumpulan melalu memainkan rentak asas, kumpulan menyilang akan memainkan rentak pilihan kepada pukulan melalu. Yang terakhir adalah kumpulan meningkah yang menjadi penghias rentak yang dimainkan paluan antara kumpulan melalu dan menyilang. Ini adalah gambar menunjukkan kaedah paluan kompang. Okey, kita pergi kepada reka bentuk kompang. Kompang memiliki 2 bahagian utama, iaitu bahagian muka, iaitu kulit yang dipanggil belulang. Manakala bahagian kedua yang terdapat pada bahagian badan, iaitu kayu yang dipanggil balu. Kompang hendaklah diletakkan penegang atau dipanggil sedak, iaitu sejenis rotan yang diletakkan di antara belulang dan balu. Sedak ini bertujuan untuk menegangkan bahagian belulang dan menyedapkan lagi bunyi kompang tersebut apabila ia dipalu. Sedak dibuat daripada rotan bersaiz besar atau berbentuk tirus tetapi tidak tajam. Kebiasaannya kompang memiliki ukuran 16 inci ukuran lilit dan ditutup dengan kepingan kulit pada sebelah permukaan. Saiz kompang boleh diperolehi dengan saiz yang berlainan mengikut umur tertentu. Antara saiz kompang yang mengikut peringkat umur pemain adalah seperti berikut. Kalau saiz 30 cm, umur ni adalah 12 tahun ke bawah. Saiz 32.5 cm, umur 13 dan 14 tahun. Saiz 35 cm, umur 15 tahun. Dan yang terakhir ialah saiz 37.5
ialah untuk golongan dewasa. Ini adalah gambar yang menunjukkan berlainan saiz kompan dapat dihasilkan. Okay, kita pergi ke bahagian bahan-bahan dan proses pembuatan. Bahan-bahan yang digunakan untuk menghasilkan kompan ialah kayu, kulit kambing serta alatan lain seperti gergaji, pahat, tas pasir, kapak dan kayu. Pemilihan kayu yang sesuai adalah amat penting kerana ia akan dibentuk untuk dijadikan sebagai bingkai kompang. Proses pertama dalam penghasilan kompang merupakan memotong kayu yang telah dipilih. Pada peringkat ini, kayu-kayu yang dipilih akan dipotong mengikut saiz anggaran kompang yang dikehendaki. Proses pemotongan tidak memerlukan ketelitian tinggi kerana apa yang penting adalah bentuk yang dihasilkan adalah bulat untuk membentuk bingkai. Kemudian, proses yang kedua adalah proses pengeringan kayu. Proses ini menghimpunkan kayu-kayu yang telah siap dipotong di tempat yang redup dan kering. Kayu-kayu tersebut akan menjalani proses disapukan dengan lilin untuk memberikan ketahanan terhadap kayu tersebut. Selepas itu, kayu-kayu yang dijemur akan dikering dalam jangka masa hingga 5 bulan bergantung kepada faktor cuaca setempat. Selepas kayu-kayu tersebut kering, ia akan melalui proses terakhir iaitu proses membuat bingkai. Kulit kambing betina digunakan untuk membuat kompang kerana kulitnya nipis dan dapat mengeluarkan bunyi yang nyaring serta bergema. Pada bahagian ini, kulit kambing yang telah dibuang bulunya akan diproses dengan bancuhan air kapur. Kemudian, kulit tersebut akan dikeringkan di kawasan yang lembap. Kadang-kala, kulit-kulit tersebut akan tarikkan agar lembut dan rata. Setelah kulit tersebut dikeringkan, kulit itu akan diletakkan di permukaan bulatan dan dipakukan di bingkai kayu untuk memastikan kulit kambing tersebut sentiasa berada dalam keadaan tegang. Langkah yang terakhir adalah lebihan kulit kambing yang siap dipasang pada bingkai kayu akan dipotong mengikut bentuk bingkai tersebut. Ini bertujuan untuk memberikan kekemasan terhadap hasilan kompang tersebut. Akhir sekali, kompang tersebut siap dan dapat digunakan. Sesebuah kompang mestilah mempunyai seni ukuran yang cantik, ketegangan struktur rangkanya, serta bunyi merdu yang dihasilkan merupakan pakej yang mesti ada pada sesebuah kompang Melayu tradisional. Gambar 5 menunjukkan kulit kambing yang digunakan untuk menghasilkan kompang. Manakala gambar yang keenam adalah gambar pokok kayu nangka yang digunakan untuk dijadikan bingkai kompang. Okey, kita pergi ke bahagian fungsi dan penggunaan kompang. Persembahan alat muzik tradisional iaitu kompang mempunyai pelbagai fungsi serta peranannya. Hal ini kerana ia bertujuan untuk memeriahkan sesuatu majlis. Namun begitu, fungsi alat muzik tradisional ini turut mengalami perkembangan mengikut semasa. Antara fungsi kompang yang digunakan ialah nombor satu ialah mengarak pengantin. Kanak-kanak lelaki berkhatam Al-Quran dan upacara rasmi yang melibatkan pembesar. Yang kedua ialah menjadi elemen permainan ensemble yang lain seperti orkestra, alat etnik kreatif, cak lempong, pacik dan gamelan. Yang ketiga ialah mengiringi nyanyian solo atau kumpulan nasyid dan marhaban dalam masyarakat Melayu. Yang keempat pula, tandingan paluan kompang dan kompang formasi masyarakat Melayu. Yang kelima ialah memberi rangsangan kepada pasukan yang bertanding bola sepak dan sepak takraw. Dan yang terakhir ialah yang keenam, menyambut hari keputeraan Nabi Muhammad SAW bagi yang beragama Islam. Kita pergi ke bahagian seranan saya ialah di sepanjang penghasilan artikel ini, saya dapati masih ramai golongan muda pada masa kini lebih mementingkan peralatan muzik dari luar seperti gitar, drum dan sebagainya berbanding dengan peralatan muzik tradisional tempatan. Hal ini kerana mereka lebih terdedah kepada dunia hiburan barat berbanding dengan hiburan muzik tradisional tempatan. Hal ini memberikan kesan buruk kepada negara kerana kita akan kekurangan para pelapis anak muda untuk lebih memartabatkan alat muzik tradisional. Oleh itu, saya berharap penulisan artikel ini mampu memberi sedikit sebanyak pengetahuan tentang alat muzik tradisional tempatan kepada generasi muda untuk lebih tertarik untuk menceburi dalam bidang ini. Ini kerana mereka lah yang akan jadi pewaris kepada alat muzik tradisional tempatan di negara ini pada masa yang akan datang.
Sekian daripada saya. Terima kasih.